Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا من عبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فأما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukrulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kesempatan pada pagi ini dapat dipertemukan lagi kita di dalam slot pertama kita dalam kelas Al-Quran, iaitu surah-surah lazim, iaitu kaedah nak memperbaiki, nak menambah, memperelokkan, ada bermacam-macam lah istilah yang seerti dengannya di dalam mentartilkan Al-Quran ya. Jadi nak capai tahap tartil ni yang seperti biasa kita akan sebut 4 perkara ya. Antaranya kita bina suara kita, kemudian daripada suara itu kita akan tanam pokok tajwidnya. Mudah-mudahan tajwid kita baca betul. Selepas tajwid, maka ditambah dengan lagu-lagu taranimnya ataupun taranum yang kaedah nak memperelokkan suara tadi mestilah dialunkan dengan apa lagu-lagu yang baik. Kemudian barulah sampai tahap tartil, iaitu tadabbur ya, tadabbur erti dan maksudnya. Ya, selain daripada itu juga waqaf ibtida termasuk dalam tajwid tadi ya. Tajwid, sifat huruf, makhraj huruf, hukum-hukum mudud, mudgham, qalqalah, apa semualah sifat-sifat yang membantu kepada kaedah pembacaan kita menjadi baik dan betul ya. Selain daripada itu barulah sampai ke tahap tartil. Tartil ini iaitu nak mencapai tahap tartil, kita baca Quran mestilah melengkapi keempat-empat tadi, iaitu bacaan bertajwid, suara yang baik, lagu yang baik, waqaf ibtidak yang betul. Lepas tu kita cuba faham maksud tadabbur, maknanya. Sampailah tahap tartil. Tartil ni maksudnya bukan sekadar kita membaca baik, kita beriman dengan apa yang kita baca. Ya, kita baca, kita faham, kita beriman. Barulah capai tahap tartil yang betul dan tepat. Sebab Quran diturunkan untuk diamalkan dan difahami. Sebab itu ayat Quran bukan untuk dibaca sahaja. Ramai yang baca tapi tak faham makna. Ramai yang faham tapi tak beriman dengannya. Jadi kena seiring ya. Yang membaca, beramal, beriman serentak ya. Tidak jadi tok guru. Kalau guru itu sekadar tahu tapi tak beriman. Tapi guru itu dia tahu, dia beriman. Barulah guru itu guru yang sejati, menepati kaedah murabbi ataupun Rasulullah sendiri sebagai murabbi, pendidik, dia sendiri yang beramal dengan apa dia kata. Yaquluna bi afwahihim, kata Allah, ma laysa fi qulubihim, itu sifat orang munafik. Dia bercakap lain, dia tak kata, dia kata lain, perbuatan lain. Dia dalam akidah, dalam apa agama Islam yang dianjurkan, diajar oleh Nabi, apa yang dia cakap bagi orang beriman itu, dan dia beramal dengannya. Itulah yang menepati kaedah. Okey, itu sebagai mukadimah pada pagi ini. Terima kasih terutamanya kepada Datin Raja Analiza yang mengetuai ataupun pengurusilah ya, ataupun pengurus ketua atau seerti dengannya lah, iaitu sebagai pengurus dalam RH Center ini.
dan telah terbina lama dah. Ya, kita doakan mudah-mudahan menjadi pencetus kepada minna ilmu dalam masyarakat kita, ya, dan tidak berbau mana-mana politik, tidak berbau mana-mana mazhab. Yang penting mazhab kita ialah mencari ilmu, ilmu yang boleh kita kutip untuk kita amal dalam kehidupan kita, ya. Kita beramal mencari ilmu, beramal daripada cetusan idea dan daripada cetusan idea mewujudkan kumpulan ini, menarik crowd, mengajak sahabat-sahabat sahibah semua masuk untuk belajar agama Al-Quran untuk beramal. Hasilnya, kalau tanam padi dapat nasi boleh makan. Kalau tanam ilmu hasilnya iman dan amal. Iman dan amal tak dapat kita lihat pada diri manusia, melainkan kalau dia daripada pakai seluar kepada kain adalah perubahan. Daripada tak pakai kopiah kita kata adalah perubahan yang nampak. Tapi kalau iman tak diukur begitu, ya, luas maksud iman itu. Kalau orang tu beriman, dia beriman dengan Allah, hanya Allah saja dapat menilai. Orang yang memberi, orang yang mencadang, orang yang membina, dia dapat saham daripada usaha-usaha itu. Jadi kita sebagai pengikutlah, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita doakan mudah-mudahan program ini berjalan lancar, baik, berterusan. Terima kasih kepada penganjur, kru-krunya yang menjayakan majlis ini ataupun kelas ini. Allah limpahkan rahmat pada mereka dan bagi kita semua rahmat mendapat ilmu. Tidak ada sebarang rasa cemburu, tidak ada sebarang khianat, tidak ada sebarang perkara-perkara yang tidak disukai hati kita, melainkan bila kita menyertai, kita rendah hati kita pada Allah untuk mendapat ilmu. Apa jua yang kita ikuti, dapat kita kutip saripatinya, ya, tak banyak pun satu pun cukup lah, ya. Kadang-kadang Fatihah tu kita baca daripada kecil sampai besar, setahun dah boleh baca Fatihah. Sekarang umur dah 60. Apa kita faham daripada Fatihah? Apa kita dapat kupas daripada Fatihah? Setakat baca, faham berapa puluh ayat, huruf ada dalam tu, berapa huruf isti'la, semua kita dah kaji habis dah. Dari situ sudut bacaan, sudut iman pula, berapa ayat yang kita boleh beriman. Bila imam baca tu kita rasa nak nangis. Imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia menangis. Rasa sedih, ya Allah. Jadi berapa kali perasaan itu datang disebabkan kefahaman. Kalau tak ada lagi, muhasabah lagi. Ya, kadang-kadang dulu kita baca tapi kita tak ada renungan itu. Cetusan idea itu tak ada. Bermulanya kelas yang kita rendah hati nak ikut, tiba-tiba masuk sekali ilham tu, kekal abadi kita dapat. Cetusan rasa betul lah, ya. Bila sebut betul tu dengan yakin kita, barulah kita rasa nak terokai maksud, makna. Bila iman tu baca rasa nak cipta satu tangisan kesedihan daripada penghayatan dalam sembahyang. Berapa kali kita buat, ya, berapa kali kita rasa idea ilham itu datang untuk kita rasa seronoknya faham sembahyang kan. Berapa kali kita catik betul-betul, sebab hidup ni kena teliti. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya. Muhasabahlah diri kamu, buat perkiraan pada diri kamu, hisab, hitung, tulis, catat, ya, dalam buku diri kita. Bangun tadi buat apa, sampai tidur pula. Nak tidur tu ingat balik daripada bangun tidur sampai tidur pula, apa aku buat tengah hari tadi, petang tadi, pagi tadi. Dengan cara itu tuan-tuan, mendatangkan dia punya ilham dan kita tak lupa pada apa yang kita buat. Kita jangan salah tua tu jadi pelupa. Kita salah pada masa yang kita tidak menghiasinya untuk ingat. Betul tak? Satu faktor tua. Bila tua ni banyak kerja. Bila banyak kerja, banyak tugas. Bila banyak tugas, jadilah pelupa. Kita fokus yang tu, kita tinggal yang ni. Kita tinggal yang ni, buat yang ni. Jadi, orang budak-budak kata dia umur muda, dia cepat ingat. Dia pun lupa juga. Lagi cepat lupa sebab dia muda kan.
Jadi oleh kerana tugasan dia tak banyak. Jadi dia fokus yang tu lah. Mengaji, ingatlah. Ya, jadi waktu tu fresh lagi. Kalau jantung betul lah muda. Tapi segi umur, nak ingatan, orang tua lagi kuat ingat patutnya. Tetapi faktor kita tak muhasabah, kita tak catat, kita tak tulis, kita tak ingatkan. Nak tidur balik, ada kita buat. Nak baca surah Al-Mulk pun terlena atas kaki begitu aja. Dah hafal dah tapi tabarakallazii lena. Habis tu ayat lena. Ya. Sebab nafsu ni suka menutup keimanan. Dan syaitan itu berserta nafsu menutup keimanan. Asal kata baik, dia mengantuk. Asal kata nafsu, keseronokan, dia bina. Dia hilangkan rasa ngantuk. Jadi mujahadah itulah musim kita berada di musim hijrah ini. Mujahadah tu kena faham supaya kita dapat keluar daripada acuan-acuan lama, bina acuan baru. InsyaAllah dengan keteguhan istiqamah yang ada pada tuan-tuan dan puan ni, menjadikan lagi kita rasa semangat untuk meneruskan mujahadah melawan nafsu, mujahadah melawan kekufuran kepada keimanan. Mujahadah lawan nafsu mencari ilmu itu satu mujahadah yang besar. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah, melainkan jihad dan niat. Lawan dengan nafsu kita itu, bangun daripada kelemahan, kemalasan, kekurangan. Bangun. Jangan tidur lagi lah. Tak berguna nak tidur. Nak tidur kekal, nanti Allah ambil nyawa. Itu tidur yang kekal. Sebelum kekal di situ, bina bekalan untuk bila kita kekal dalam keadaan kita tidak terazab, tidur yang sedap. Jangan tidur, nak tidur dikejut oleh malaikat, diazab. Wal ayazubillah, na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan sekalian, sebelum kita mula, panaskan sikit suara kan. Sekejap kita nak baca. Bila kita nak baca, memerlukan suara. Jadi, eloklah kita mula sikit dengan qasidah. Qasidah kita ini untuk merasakan apa kemeriahan kita dalam kelas kita ni. Kadang-kadang kita ada dalam kelas tapi suara tak bunyi je pun kan. Jadi kita bunyikan suara sikit, mendatangkan semangat kita untuk kita terus berada dalam kelas ini. Ya, kita mulakan dengan kalam qadimul la yumallu sama'uhu. Boleh? Siap suara tuan-tuan, asas sikit, panaskan suara. Miftahul maqamat, buka suara. Miftahul tabaqat, buka tingkatan suara kita. Yang slow tu naik supaya suara kita sentiasa digunakan. Kemudian miftahul majlis, kita buka majlis kita hari ini dengan lagu tema kita, kalam qadimul la yumallu sama'uhu. Boleh? InsyaAllah kita cuba ramai-ramai. Kalamu qadimun la yumallu sama'uhu tanazza'an qawli wa fi'ali wa niyati. Kalamu qadimun la yumallu sama'uhu tanazza'a an qawli wa fi'ali wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي
حظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة كلام قديم لا يمل سماعه تنزع عن قول وفعل ونياتي. Ya, hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, kita selawat sikit. Ya, bukan setakat kita rindu cinta Nabi pada hijrah sahaja. Selawat juga bagaimana perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, iaitu wahai orang beriman, selawatlah ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW, ya. Selain pada dalam solat at-tahiyyah, mubarakah at-tahiyyatullah. Ya, kita baca tahiyat tu salam pada Allah Taala, ya. Allahu barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadika salih asyhadu an la ilaha, kita sebut nama Muhammad, ya. Digalakkan kita banyak berselawat, kerana selawat itu akan memberi kepada kita mendapat syafaat Nabi SAW. Kita selawat dulu, insya-Allah. Tengok sini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين، يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين، يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebenarnya kalau ikut kaedah belajar Taranum ni, dia membunyikan suara. Ya, sentiasa membunyikan suara itu adalah satu kaedah. Cara memahirkan kita di dalam menguasai ilmu lagu. Lagu ni maksudnya Taranum dalam Al-Quran. Ya, kalau kita kesepian, tak berlatih, tak menggunakan suara, dan setengah-setengah kita kata kalau kelas kita panggil kelas tafsir, tiba-tiba kita qasidah, kita apa macam-macam lah. Itu kita kata lambatlah nak mula kelas. Sebenarnya kelas untuk Taranum mukaddimah lagi banyak kita menggunakan suara. Itulah latihan penguasaan lagu. Latihannya apa? Itu melembutkan suara. Dalam kita baca Quran perlu sangat suara dilunakkan. Ya. Sehinggalah lunak itu mencapai kepada tahap luhunil Arab. Ya, kepada lahan Arab. Lahan ni maksud dia punya lenggok-lenggok bunga-bunga Arab. Sebab tu dalam Taranum dia ada nama-nama istilah burdah. Burdah ni maksudnya grenade suara. Ya. Kalau getaran tu sekali, ya Nabi salam alaika, itu burdah lenggok lembut. Tapi kalau burdah yang lenggok dia ada grenade burdah yang cepat. Ya Nabi tu dekat tu. Ya, suara kita nak orang panggil kalau gelecek bola, ya, gelecek suara kita tu dengan burdah yang dekat. Ya Nabi bi salam alaika laika. Itu latihan sebenarnya. Kalau kita menghayati, kita dah dapat seni-seni lagu di situ. Tapi jangan kita kata bila lagu tu mesti pada Quran. Ya. Sebenarnya pembayang lagu-lagu tadi kita boleh qasidah, nasyid dan sebagainya. Contohnya kalau bab lagu-lagu bayati, lagu jiharkah, lagu apa semua dah dinasyidkan. Ya, nahwan dan sebagainya. Kalau tuan-tuan kata saya nak lagu nahwan, bukalah. Apa nama? Lau kana bainana al-habib. Lagulah lagu tu. Kok dia kata saya nak minat lagu yang ada muzik. Dah dari situ dah ada muzik dah. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taybatin qabla al-maghib taliban qurba al-habib بقربه النفس تطيب وتدعى الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيد فدتك روحي يا حبيب. Kita nak menghayati lagu tu dengan kita cuba ajuk burdahnya. Ada buat ya Habib, tu dah melampau. Ya, tuan yang aslinya tak sampai tahap tu. Ya Habib, lembut je. Cuba kita ajukkan lagu itu nahwan. Kata saya tak minat lagu, saya minat lagu Husaini Bayati. Tirulah Mahir Zain. Raqat aynaya syauqan la 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 la. Dah menjadi Bayati Husaini. Begitu juga dalam Taranum nahwan. Jiharkah. Saya tak erti jiharkah. Cuba lagu. Dinul huda dinus sa'adati wal hikam dinun nabi Muhammadin khairil bashar. Saya masih kanak-kanak dulu. Ustaz Ramli Sharif. Apa dia? Orang panggil penyanyi zaman tu Rozal Pati kan. Dia ketika saya belajar sekolah remaja dulu bertemu dengan dia. Dia orang tua dah masa tu 60 lebih dah.
tukang nyanyi, tukang Ghazal Pati, radio 30 Pinang. Dia pun dia ciptalah lagu Ramli Syarif, abang kepada apa yang Perak punya tu Ahmadil Hasan, Khalid Hasan, abang dia. Geng-geng Ghazal Pati. Bertemu mereka ni tuan-tuan, seronok. Riang kita. Dia lagu tu Dinul Huda Dinul Sa'adati wal Hikam. Pembayang Taranum Jiharkah. Siapa baca tu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Jadi dah nampak. Semua telah dicipta. Adik dia Khalid Hasan siap buat lagu apa? Lagu Bayati dengan lagu-lagu seperti Arab tadi kan, Ghazal Pati. Ya, tiada manusia yang kekal untuk semua. Nampak tak? La 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 la. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Dapat pembayang tu terus boleh baca bayati dalam surah Al-Bayyinah dan mana-mana surah yang kita nak lagukan padanya. Baik, kita buka dulu talian pada tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita akan baca surah Al-Bayyinah. Iaitu berapa ayat? Dalam lebih kurang berapa ayat? 8 ayat sahaja. Tapi dia panjang sikit pada ayat-ayat yang lain. Perlu kepada kaedah wakafnya. Jadi tuan-tuan tak sampai, boleh wakaf di mana-mana yang sesuai di situ ya. Okey, saya buka dulu pada tuan-tuan yang nak baca, silakan. Nak perdengarkan bacaan mereka, silakan. Ada? Puan Noriah kat tangan awal, silakan. Silakan Puan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه
ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Surahul Azim. Puan Noria baca lagu apa tu? Lagu Jiharkah ke Ustaz? Lagu Bayati. Oh, Bayati. Saya Okey. pun tak apa macam sangat. Hussein ni Bayati ya. Bagus baca. Okey. Barakallahu Okey, fiik. okey. Allah barik fiik. Jadi Okey. bentuk dia macam tadi lah. Raqqat 'ainaya syawqan lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Okey. Jadi bentuk dia begitu. Bayati. Okey, terima kasih Ustaz. Bayati. Baik, terima Okey. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Noria yang bagus bacaannya. Bentuk Taranum Bayati. Baik, saya buka lagi pada peserta kita yang lain untuk mengumandangkan bacaan mereka dalam talian ni untuk kongsi dengan kawan kita yang lain insya-Allah. Cuma ayat dia panjang sangat. Takut tuan-tuan kata mu nak habis satu ayat pun puas. Kan nak habis satu surah pun. Dia apa kata? Dia 8 ayat. Peserta pertama baca sampai ayat 5. Jadi kalau yang kedua tu sambung sampai ayat yang ke-8, daripada ayat ke-6 sampai 8 ya. Kita bagi 2. Jadi dapatlah ramai sikit baca. Silakan. Sila angkat tangan. Ada lagi yang nak baca? Minggu ni ayat panjang, dia rasa beratlah ya. Surah Al-Bayyinah. Surah Bayyinah ni panjang sebab ini sebagai latihan kita dalam surah-surah yang lain pun. Baqarah panjang juga, surah-surah yang lain pun panjang juga. Puan Mariati Adnan dah buka suara. Silakan. InsyaAllah. Saya cuba ya Ustaz. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiki wa alaiki. Insya-Allah. Terima kasih kepada tadi siapa nama? Puan Mariati. Puan Mariati ya. Terima kasih banyak. Bacaan bagus, dia tak dipengaruhi oleh lagu orang lain. Ya. Tadi Puan Noriah baca Taranum Bayati. Puan Mariati baca Taranum Jiharkah. Saya cuba Jiharkah Ustaz. Jadi alhamdulillah, maknanya tak dipengaruhi sebab kita dah kuasai ilmu itu. Ya. Maksud kalau kita berada dalam acuan Jiharkah, kita tak dipengaruhi oleh lagu Bayati. Bayati tak dipengaruhi oleh lagu Sabah dan sebagainya. Maknanya kita dah dapat identiti lagu tu. Untuk kita, dan kita dapat teruskan bacaan dengan lagu Jiharkah. Jadi terbaiklah bacaan. Sebab dia happy. Ya? Tapi dia macam tak sesuai dengan lagu tu happy kan Ustaz? Macam Jiharkah ni happy, tapi untuk Lam Yakunil ni boleh ke? Jiharkah lagu dia lagu sedih ya? Oh sedih ke? Bukan gembira? Gembira 4 lagu. 3 lagu sedih. Lagu yang sedih itu Sabah, Hijaz, Jiharkah. Ya, itu lagu sedih. Okay. Manakala lagu yang berbentuk nada ceria, nada gembira, Bayati. Bayati. Sabah sedih kan?
Soba, Sikah. Jiharkah dan lagu Sikah. Jiharkah tadi sedih. Ah, Soba, Hijaz, Jiharkah, Sikah. 3 sedih. Bakinya semua lagu-lagu yang Gembira. gembira. Okey. Nahwan, Ras, Nawan, Hijaz, Hijaz, Ras, Hijaz bukan, Hijaz sedih. sedih. Okey. Ras, Bayati, Nahwan dan satu lagi Sikah. Okey, Sebab Ras. tu kalau orang Arab dia akan lagu Bayati, lagu Sikah kan. Raqqat aynaya syauqan. Dah gembira lah tu. Ya. Okey. Maksudnya dengan taranum Bayati. Kalau Ras, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu sudah baca. Kita pun waktu letih dia baca-baca celik mata. Jadi kalau kita menguasai satu saja lagu, maknanya kita tak mampu nak mengubah suasana. Tapi kalau mampu kita banyak kuasai jenis-jenis lagu tadi, kita mengubah suasana yang muram, yang rasa mengantuk, yang masa tu semua, dia akan jadi ceria balik kan. Kita pergi Mekah lesu ya, kena imam yang baca keluar ke hidung kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Celik mata. 40 rakaat pun tak apa macam ni. Sebab apa? Kita dah suka. Ya. Okey. Jadi nampak lagu sedih tadi 3, lagu Hijaz, Hijaz. lagu Jiharkah dan lagu Sabah. Okey. Sebab tu untuk memasukkan lagu pada mana-mana ayat itu bergantung pada kita lah. Ya, sebab kata Syekh Abu Hulul yang saya bertemu dia di Qatar dulu ketika ada tilawah di sana, peringkat antarabangsa lah, dianjur oleh Qatar. Begitu tuan-tuan, tanya dia, tuan-tuan bagaimana Syekh Abu Hulul nak menghayati sesuatu lagu. Dia kata lagu-lagu tersebut kita kena buat latihan lah. Yang kedua, ayat-ayat yang menceritakan tentang neraka, kita rendahkan suara. Itu pandangan dia. Ya? Sebab ada orang kata bila neraka cerita bagi sedih. Ya? Cerita neraka bagi sedih. Kenapa neraka bagi tegas? Syurga bagi sedih. Tidak ada istilah itu. Cerita kita kata kalau syurga yang susah nak masuk, kita kena tinggikan suara. Ini pandangan dia. Sebab bila kita tinggi suara, bermakna nak capai ke tahap syurga tu, kau kena berlari tau. Nak kena bertempik suara. Ya, macam kita kejut anak lah, bangun sembahyang. Ya. Nabi kita kalau kejut anak nak bangun sembahyang, jangan kejut bangunlah sembahyang. Nabi kita kejut bagaimana rumah kita nak terbakar. Ya, rumah kita terbakar. Jadi kita nak kejut dia. Bangun, rumah terbakar. Boleh kita kejut. Kita bangunlah, rumah terbakar ni. Tak ada. Kita akan bertempik dia. Dia tak bangun, kita angkat dia bangun. Ni nak cerita kata, nak pergi syurga itu betapa sukar dan susah. Mujahadah tu tinggi. Maka kita baca Tahtihal anhar. Kebetulan kita baca lagu Jiharkah, maka kita tengoklah dengan suasana Jiharkah tadi. Cuma bahagian-bahagian syurga tu kita tinggikan suara. Tiba khalidina fi jahannam khalidina fiha. Kerana neraka ni mudah nak dimasukkan. Ya, kerana dia nafsu dan syaitan. Maka bila neraka, innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu innal ladzi pula amilus solihat. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Angkat suara. Sebab apa? Waktu itu kita nak cerita pada orang, syurga ni syurga. Mari kan nak masuk syurga payah, kena buat amal ibadah bersungguh-sungguh. Wallahu alam. Itu kata Syekh Bulu lah. Setengah pandangan yang lain dan wallahu alam lah mufassir yang lain. Dalam mufassir dia tak cerita tentang lagu ya. Dia cerita tentang baca ayat-ayat dengan
memerhati maksud dan makna. Cuma nak menghayati maksud dan makna sesuai atau tidak, kita masuk dengan lagu sedih, lagu sikah, lagu nahwan dan jaharkah dan sebagainya. Jadi itu bergantung pada kita. Kalau sebab itu Nabi tak jadikan lagu itu wajib. Cuma nak menyempurnakan hati. Ya, bila orang faham, kita baca lagu sabar, Arab sedih, ya, Arab sedih. Kita baca lagu sabar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dia duduk belakang. Allah, Allah. Dia tak boleh. Ya, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu. Diturunkan Quran. Dia sedih, Allah, Allah, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tak salah. Dan tu nak baca lagu jaharkah, sikah pun boleh. Wallahu alam. Okay, kita buka lagi pada Tuan Haji Najib. Ya, lama dah kat tangan tu. Silakan. Tuan Haji Najib. Ada kan? Haji Najib. Tuan Haji Najib ada? Haji Najib. Tuan Haji Najib. Insya-Allah boleh baca. Dah sedia kan? Siapa lain kalau nak mencuba? Sementara menunggu Tuan Haji Najib. Siapa? Nak cuba lagi? Buka lagi ya. Boleh baca, lepas tu Ustaz beritahu bacaan apa dia baca. Kan Ustaz? Boleh lah. InsyaAllah kita kongsi kat situ. Persilakan. Tengok sini ramai juga, dalam 90 lebih. Kalau tuan-tuan yang berani mengongsikan bacaan tuan-tuan. Takut, saya baca ni Ustaz, orang dah kenal lagu saya. Ustaz satu lagu. Ya, takut jadi macam tu. Ustazah satu lagu. Ya. Dia tak ada, istilah tu tak wujud, ya. Istilah dia satu lagu ke 5 lagu ke 10 lagu pun tak kisah. Sebab lagu tu bukan wajib. Dia lagu itu menyempurnakan bacaan lebih baiklah, ya. Kalau kita mampu baca dengan lebih baik, lagi baiklah dia punya bacaan kita. Ya, silakan. Masih kita tunggu 10.30 kita akan berhenti setakat itu untuk kita bagi laluan kelas ibadah pula untuk fiqh, untuk Okey, Haji Najib. silakan. Tuan Haji Najib silakan. Okey. Tadi tak boleh unmute lah tadi. Oh itu. Boleh. Tak, tadi saya tekan-tekan tak boleh tadi. Okey. Okey. Itu yang terlambat tadi. Okey. Lam yakunil lah. Sambung ayat tadi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nar jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Ya. Dah lari dah ni. Innal ladzina Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ya. Radiyallahu
Zalika liman khashiya rabbah. Sadaqallahul azim. Jangan Ustaz, larilah lawan. Alhamdulillah. Ini dah jadi peserta tilawah Jakim punya ni. Ya, patutnya isi borang. Tuan Haji boleh masuk dah tu peringkat daerah ke bermula pada bawah ya. Peringkat daerah dulu, lepas tu peringkat negeri, peringkat kebangsaan lah. Ya. Tuan Haji baca tu dengan taranum nahwan. Yalah tadi rasanya akad ketiga saya lari lagi. Ini betul-betul solid taranum nahwan ya. Siap Saya nak buat nahwan tadi sampai akad kelima tu okey lah kan. Saya turunkan akad keempat tu. Lepas tu saya nakkan balik akad kelima tu. Ya. Siap ada jawab. Ya kat situ. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Selengkap. Maksudnya kalau orang kata guru taranum pun percayalah tu. Tahniah Tuan Haji Najib. Bacaan yang baik. Memang dapat menguasai taranum ya. Itu alhamdulillah dalam kumpulan kita ni ramai-ramai. Saya yakin ramai yang mahir seperti Tuan Haji Najib. Cuma yang lain tu dia sembunyi di sebalik tabir. Dia tak berani nak tunjuk. Jadi yang membaca ni terima kasih berkongsi pengalaman bacaan baik dari sudut taranumnya, baik sudut sebutan makhraj dan sifatnya. Jadi alhamdulillah saya rasa cukup dulu sekat itu untuk kongsi kelas taranum kita. Jadi taranum ni kita sebenarnya nak fokus kepada murattal ya, bacaan bertajwid dengan taranum, dengan suara, dengan bacaan dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memberi kemahiran pada diri saya lah khususnya dan pada tuan-tuan juga, supaya dalam baca Quran ni kita ada sifat keterbukaan. Ya, bukan kita fokus pada makhraj sifat sahaja, bukan kepada taranum sahaja, bukan kepada tadabbur sahaja. Setengah orang nak mengaji tadabbur ni dia dah tak suka dengan lagu-lagu. Dia kata nak buat apa lagu Quran lambat. Dia tak apalah, Quran ni tak wajib, bid'ah tu yang paling dahsyat tu. Dia kata bid'ah. Sedangkan kalau Quran tu tak berlagu, tak bacalah Quran. Setiap bacaan kita, saya sebut dah gitu kan, setiap suara yang dilantunkan semua sudah diberi nama lagu. Setiap suara tentuan yang keluar tu paling buruk deh, paling buruk Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu pun sudah termasuk dalam acuan lagu. Ya. Jadi nak tak nak sudah ada lagu, cuma elokkan sikit lagu itu sahaja. Ya, wallahu alam. Kita tangguh dulu untuk sesi atau kelas tadabbur ataupun tartil ataupun tahsin bacaan pada surah-surah pendek ni. Kita sambung dan fokus kembali kita pada surah, kepada inilah kita panggil apa? Fiqh pula. Ni pun ibadah juga, ibadah baca Quran. Jangan kita nampak ibadah itu ibadah fiqh. Fiqh ibadah juga. Tapi ibadah dia lah dalam konteks pengamalan ibadah solat dan sebagainya. Jadi ibadah yang kita kata baca Quran juga ibadah. Bukan juga ibadah, memang ibadah. Ya, baca pun dah dapat pahala. Begitu juga fiqh ibadah. Nama dia ibadah sebab fokus pada rokok sujud yang khusus dalam ibadah kita pada Allah. Jadi kita terus ya ke slot yang berikutnya, iaitu pada hari ini rukun solat yang ke-9. Okey, rukun solat kita yang ke-9 dan ke-10. Kita tengok situ lah. Okey. Untuk slide kita pada pagi ini, kita tengok situ. Terus kepada slide kita pada pagi ini, iaitu rukun solat yang ke-9 dan ke-10 ya. Okey, di situ kita tengok rukun solat semua 13. Ada anak kunci iman ya. Dalam tu dia sebut, kitab tu sebut rukun solat
ada 17. Kita pun mana 17, 13 je. Dia kita termasuk tomak ninah. Tomak ninah diasinkan. Tetapi kalau tak ada tomak ninah juga boleh menyebabkan kepada batalnya solat kita. Tomak ninah pun 4 lagi tomak ninah tak disebut, iaitu ketika i'tidal, ketika rokok, ketika sujud dan antara dua sujud. Kena ada tomak ninah. Ya, tomak ninah. Allahu akbar. Allahu akbar ya. Sujud tu tomak ninah. Tomak ninah tu beri laluan sekurang-kurangnya kepada bacaan subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Subhan rabbil a'la. Subhan rabbil a'la. Subhan rabbil a'la. Sekurang-kurangnya tahap itu. Kita lihat. Kemudian antara dua sujud kita bicara minggu lepas, duduk dalam suasana kita baca sempat kita baca apa? At-tahiyyat Rabbighfirli warhamni wajburni. Jenis ada lebih kurang 5 jenis kaedah bacaan pada bacaan antara dua sujud. Ya, ada 2 jenis, 5 jenis. Yang masyhur yang kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu yang masyhur di dalam hadis, ya. Ditambah oleh Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia tambah apa? Wa'fu anni, jadi 8. Ya, dalam hadis 7, ada 5 saja. Ada bertukar, Allahumma fili wajbuni warhamni warfa'ni warzuqni. Hujungnya warzuqni. Jadi 8 tadi, kalau kita baca yang 8 golongan yang berpegang dengan sunnah, dengan hadis, dia kata itu tak ada sandaran dalam hadis. Terus dia hukum macam tu. Ya, bila kita Rabbighfirli warhamni wajbunni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu adalah hadis. Wa'fu anni Ihya Ulumuddin. Ya, bila sebut itu dia kata tak taklah hadis. Jadi kata ulama tambah pun tak apa. Sebab kalau kita tambah pun dia sekadar menjadi doa. Sebab ayat-ayat tadi pun doa. Cuma bila kita nak buat tu, ni hak Nabi buat, kalau tambah pun lebih baik. Macam kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sabitlah hadis. Ya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Itu sabit dengan hadis sahih. Hadis sahih sebut macam tu. Yang kita sebut lepas sembahyang 10 kali tu, macam tu sebutan dia. Namun ulama-ulama mutaakhirin, Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih dan ulama-ulama Sufiyin, dia tambah. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 4 perkataan lagi tambah. Ya, salah ke? Dalam duduk dalam mahal, kita dalam keadaan kita berdoa boleh. Sama juga takbiratul ihram, Allahu akbar kabira. Ada orang baca doa lain. Ya, yang sunnahnya begitu. Hak kita baca tu Nabi tak baca. Sahabat baca, Nabi diam. Boleh tak? Boleh. Sebab dia dalam mahal doa. Cuma orang-orang yang berpegang dengan hadis tu, dia nak sandaran pada hadis yang tepat. Kerana hadis terus yang dibuat oleh Rasulullah. Maka ulama ditambah, dia kata tu ditambah-tambah tu bukan Nabi buat. Tapi dalam hal ini bagaimana conclusion kita? Kesimpulan kita. Kalau jadi dua keadaan begitu, kita nak ikut yang orang mendakwa kata ini sunnah, ataupun kita nak buat yang tambahan-tambahan. Oleh kerana kata ulama-ulama sufi, di akhir-akhir zaman ini hati kita makin leka, makin lemah, makin kurang ilmu kita, maka pengukuhan kepada tambahan itu menjadikan kita makin kokoh. Kokoh, ya, kita kokoh maksudnya nak mengukuhkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit. Tu tambah lagi 4 ni. Pada kau saja puji, hamd yuhyi yang menghidupkan dan mematikan, maka menambahkan iman kita. Jadi sesuatu doa yang mencapai tahap iman kita lagi tinggi digalakkan. Ya, kita baca tadi cukup dah, sunnahnya begitu. Tapi bila tambah mencapai tahap iman, contohnya begini ya, dalam kehidupan kita pakai kopiah.
pakai kopiah, sunnah Nabi mana pakai kopiah, Nabi pakai serban je kan. Ya. Jadi kita nak pakai serban besar-besar, kita mungkin tak pandai pakai dan sebagainya. Jadi nak mengelak daripada kita buat maksiat, kita pun pakai kopiah, ya. Maka kopiah itu bukan sunnah, tetapi dia jadi syiar kepada kebaikan. Kopiah tak sunnah. Sebab Nabi pakai serban dan letak kain hitam itu ya di kepala dia ataupun putih, ya. Jadi oleh kerana pakai kopiah ni biasa Tok Lebay, Tok Haji orang baik. Bila pandangan baik orang itu, maka akhirnya kebaikan itu kita menjadi syiar. Syiar itulah menjadi penambahan keimanan kita pada Allah, menjadikan keyakinan yang tinggi. Sebab tu di kawasan saya duduk di Mesir dulu, kawasan Khalili. Ya, kawasan Abu Khalil. Abu Khalil ni ketua tarikat Khaliliyah. Ya. Masjid dia cukup pelik tuan-tuan. Kalau azan tu kita macam apa sembang azan pelik sangat. Pelik macam mana tuan-tuan? Dia baca Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Aku tak pernah dengar azan macam ni. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Kita syahadu anna Muhammad Rasulullah ni itu azan yang asal. Cuma ditambah sayyiduna ni, sayyidana ni, sayyiduna ni boleh dah? Boleh. Ya, tak jadi dosa pun, ya. Cuma perbuatan itu kita kata menambahkan pujian kita pada Rasulullah dan pada Allah, ya. Kalau kita kata alhamdulillah yuhyi wa yumit, kan puji Allah tu. Ya, begitu juga Nabi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyiduna. Kita tambah sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Kan penahapan-penahapan itu menjadikan kita lebih yakin. Macam juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ni tuan-tuan tambah tak? Saya pernah tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Habis-habis tuan-tuan. Dia kata ni, kejap. Nak tanya sikit, hantar duk tambah buat apa lah Ta'ala tu. Oh ya, kita pun pening tu duduk. Masa tu kita kata yang mendakwa dia kumpulan sunnah, ada yang mendakwa kata dia bukan kumpulan Syafi'i. Apa beza sunnah dengan Syafi'i? Syafi'i pun buat sunnah juga. Cuma kita hurai tu tak kesampaian ya. Kalau kita faham apa dia metod Syafi'i, metod Hanbali, metod Maliki, metod Ghazali, metod apa semua tu, kita tak akan mengherdik mereka ini, dan mereka itu pun melalui sunnah. Mereka lah orang awal menemui sunnah. Kenapa kita hari ini baru kita nak mengatakan dia itu bid'ah, Imam Ghazali itu bukan macam tu, Imam Syafi'i itu bukan macam tu. Apakah mereka tidak mengerti dan mengenali sunnah? Itulah persoalannya. Jadi tak apa. Dia tanya yang tertambah tu Ta'ala wa barakatuh tu tambah buat apa tu? Bid'ah. Ya Allah. Sampai Ta'ala barakatuh pun tak boleh. Asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk tambah, dia kata. Boleh bawa kepada bid'ah. Nabi tak tambah. Ya, Nabi ya, dalam hal itu tuan-tuan, kalau kita tambah pun tak batal. Tambah kata ulama lagi baik kerana pengukuhan. Kita memuji Rasulullah itu lagi baik. Ta'ala itu puji Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Ditambah Nabi wa barakatuh saja, kita ta'ala, naik lagi ta'ala, supaya apa? Yang agung, yang tinggi, yang maha tinggi. Allah, rahmatullah, dengan rahmat Allah yang maha tinggi. Tambah saja, tak menjadi masalah. Mahal itu mahal puji. Tidak menjadi keadaan tu menjadi dosa. Cuma kalau orang tanya sunnah atau tidak, kalau dia tambah, kalau ikut sunnah perkataan tadi. Kenapa tak ikut sunnah? Ya. Kalau tambah dosa ke? Tak dosa. Kita ada RM10, tambah lagi RM1. Nak sedekah. Dosa ke? Lagi baik lah tuan-tuan. Ya. Kita sedekah, kita zikir 100. Tiba-tiba nak tambah lagi 200. Boleh ke? Lagi galak lah tuan-tuan. Sebab zikir tu, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang yang zikir pada Allah ni hati dia sentiasa tenang. Jadi kalau 100 tak cukup, 200 lah. Jadi ukuran nak menetapkan tu 100 cantik lah. Ya, 100 dah cantik, tapi nak memurnikan lagi dengan Ta'ala, dengan Sayyidina, dengan apa-apa penambahan itu adalah baik. Baik tu sekalian, kita sambung. Rukun duduk
lepas duduk 2 sujud tu, rukun yang ke-9 ialah tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir. Yang ke-10 membaca tahiyat awal. Kenapa duduk sebelah-sebelah? Ya. Sebelah sini saya tak rukun fi'li. Sebelah sini saya tak rukun qauli. Rukun qauli, rukun yang ke-10 itu tahiyat, membaca tahiyat awal. Ya. Kemudian salawat salam yang ke-11 tu salawat tan Nabi dan tahiyat akhir. Ya, jadi kenapa dia kata duduk tahiyat akhir dulu baru membaca tahiyat awal? Jadi tahiyat awal itu dah kita antara 2 sujud tu dah jadi tahiyat awal. Sebab tu dia tak sebut duduk tahiyat awal, dia sebut duduk tahiyat akhir baca tahiyat awal. Dia terbalik begitu dalam kaedah menyusun rukun itu. Rukun fi'li iaitu duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat awal tu dah disebut macam bicara minggu lalu. Cara duduk iftirash, cara duduk tawarruk, cara duduk cara duduk apa lagi satu yang duduk kita duduk itu iq'a ya, iq'a ya, duduk yang dia kata duduk atas tumit dua-dua tu kita pacak. Boleh, itu pun Nabi duduk ya. Okey. Dalam hal ni kita tengok lagi duduk tahiyat awal. Ya, duduk tahiyat awal tu termasuk rukun yang ke-9. Apa rukun 9-nya? Duduk tahiyat awal dan membaca tahiyat akhir. Yang ke-10 kita tengok dulu. Okey, kita teruskan. Duduk tahiyat awal dengan duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk ya. Hari ini duduk tahiyat akhir ya. Sebab kita cerita rukun yang ke-9 tadi duduk tahiyat akhir. Sebab duduk tahiyat awal telah pun dibicara ya, telah dibicara. Antara 2 sujud tu umpama duduk tahiyat awal. Maka bila duduk tahiyat akhir ni membezakan antara awal dan akhir ya. Jadi kita tengok sekejap lagi kok ada perbahasan yang menceritakan duduk tahiyat awal itu dengan tahiyat akhir ya, pandangan mazhab terhadap perkara ini. Jadi posisi sebelah tepi daripada kanan iaitu kaki kita ini, duduk dia, cara duduk ni macam ni. Laki pun macam ni, perempuan. Mazhab Imam Hanafi, perempuan kena duduk tahiyat awal dan akhir macam ni ya. Dicerita dalam satu riwayat tu. Imam Hanafi kita duduk perempuan dalam tahiyat akhir dan awal macam ni. Macam tawarruk ya, duduk tawarruk. Jadi dari posisi depan begini gambar dia. Jadi, kita tengok tangan satu menghampar sebelah kiri, yang sebelah kanan dia membulat begitu ya. Kita tunjuk jari. Ya, sekejap lagi kita bicarakan bab tu. Dan daripada belakang tuan-tuan tengok ya. Ni mungkin dia ni duduk juga, tapi gambar ni hiasan saja, tak tuduh-menuduh siapa. Gambar ini gambar ni macam kurang tegak. Patutnya ini mungkin ada kaki lutut yang sakit barangkali kan. Jadi saya masuk je gambar tu supaya dapat satu gambaran ya. Kita pun kadang-kadang sakit macam inilah duduknya. Daripada belakang nampak macam sengit je kan. Tentu tak betul lah tu. Kalau betul badan dia lagi menegak macam sebelah kanan ni. Ya. Badan dia menegak, punggung dia atas lantai, kaki sebelah kiri lipat di bawah kaki kanan dan kaki kanan pula dipacak ke semua jari-jari jemari menghadap ke kiblat. Kalau salah satunya lemah, tak boleh kepak ataupun jemari-jemari tak boleh ke kiblat, dia akan jadi apa? Itu yang jadi sengit tu. Ataupun kaki kita kena gaut sebelah kiri, sengit juga. Lutut tak boleh kepak pun sengit juga. Ya, slip disc dan sebagainya. Ini kita tak tuduh siapa-siapa lah. Ini gemah hiasan saja. Sepatutnya badan kita menegak. Ya, menegak. Okey, kita tengok lagi. Terdapat 2 jenis duduk di dalam ibadah sembahyang. Yang pertama duduk iftirash, duduk tawarruk. Ya, duduk tawarruk. Yang menepati dengan rukun yang ke-9. Iaitu duduk antara duduk yang berbeza dengan duduk iftirash. Duduk iftirash ni macam kita cerita minggu lepas. Kaki buntut kita duduk di atas kaki yang kita lipat dan kaki kanan menegak dan anak-anak jari
dikepak menghadap ke kiblat. Faham kan? Kita tekan begitu, dia menghadap ke kiblat. Kita duduk di atas kaki kiri. Ya. Jadi duduk tawarruk ni duduk yang dibahaskan dalam mazhab ketiga-tiga mazhab Hanafi pada perempuan sahaja. Yang Maliki, Hambali, Syafi'i. Mereka ni seolah-olah bersepakat ya. Duduk antara bukan antara sujud, duduk tahiyat akhir itu lebih afdal duduk tawarruk. Sekejap lagi kita tengok perbahasannya. Jadi bermaksud seseorang itu duduk dalam keadaan tapak kaki kanannya macam tadi gambar kan. Ya, tegak berdiri dan jari kat jemari pula dikepak menghadap ke kiblat. Manakala kaki kirinya dilipat ke arah kanan dan diletakkan ataupun meletakkan di bahagian punggung pula, meletakkan bahagian punggung itu di atas lantai ataupun tanah. Kalau sembahyang atas tanah, kalau sejadah atas sejadah lah ya. Jadi kaki itu kiri dikepak di bawah dia punya kaki kanan. Kita tengok lagi ni cara duduk dia. Jadi kaki beginilah kedudukan susunan kaki yang dilipat tadi ni, yang dilipat ya kat sini. Kemudian kaki kita yang ni bengkok ke kanan. Ada orang yang sakit kaki, muda-muda dah kena gout, dia tak boleh kepak macam ni dah. Kedudukan tak stabil. Kenapa masa muda kita boleh, tua kita tak boleh? Ni nak menunjukkan kita makin tua makin lemah. Ya, tak dinafikan. Tak dinafikan. Ya. Dan ingatan pun makin kurang sebab kita dah banyak fikir. Ya, kita makin lemah, kita fikir kita lemah itu, maka tumpuan lemah itu menjadikan kita kurang fikir kepada cara hidup. Kerja-kerja kita dah jadi kurang tumpuan. Itu jadi pelupa tu. Okay, duduk tawarruk hanya ada pada satu tempat saja, iaitu duduk di tahiyat akhir. Ya. Kecuali orang yang sakit lah. Orang sakit diharuskan. Keharusan berbeza dengan hukum asal. Hukum asal duduknya adalah satu saja, duduk tawarruk. Ya, iaitu duduk pada tahiyat akhir. 3 mazhab yang sama dengan mazhab Syafi'i. Ya, yang afdal duduknya membeza dengan antara duduk iftirash dengan antara duduk sujud, iaitu duduk punggung atas lantai. Ya, faham ya tuan-tuan? Dan disebut sini duduk tawarruk juga. Kita tengok duduk tawarruk, iaitu duduk tawarruk adalah duduk yang disunatkan ketika tasyahud akhir. Ketika duduk tahiyat akhir tu, tasyahud ni maksudnya perkataan syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah. Jap kita tengok perbahasannya ya. Dia kata apa? Ketika tasyahud tu maksudnya kita duduk waktu kita bersyahadah. Membaca tahiyat tu ada syahadah kan. Masa tu dia kata sunat duduk di tahiyat akhir, iaitu duduk tawarruk. Iaitu pada solat 4 rakaat seperti Zuhur dan Asar. Demikian juga sunat disunatkan pada solat 3 rakaat seperti Maghrib. Itu antara duduk yang dikatakan sunat. Duduk begitu. Manakala duduk iftirash. Duduk iftirash ni tuan-tuan tahu duduk antara 2 sujud. Punggung kita atas kaki kiri. Ia disunatkan ketika duduk di antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud tu kita sunat duduk begitu. Ketika mana tasyahud awal bagi solat 3 rakaat dan 4 rakaat. Serta ketika tasyahud akhir bagi solat 2 rakaat. Seperti mana solat subuh, tahiyatul masjid dan lain-lain solat yang 2 rakaat. Jadi solat 2 rakaat, tahiyat akhirnya boleh duduk cara iftirash. Ya. Sebab kita ni selalu menilai benda ni. Kita pergi Mekah, tengok-tengok Arab ni tahiyat akhir, duduk iftirash. Tahiyat awal iftirash. Sah ke solat dia orang ni? Itu persoalannya. Sah atau tidak? Kenapa tak sah? Ini sunat. Ya, sunat. Sunat ni kalau kita tak buat, tak dapat pahala. Kalau kita buat, sempurna. Ya, sunat jadi sempurna.
ya, sunat jadi sempurna. Sebab apa? Kita tengok sunat tu pula, kategori sunat ada sunat hai'ah, ada sunat ab'am. Ya, sunat hai'ah ni yang kecil-kecil je tuan-tuan. Ya, akad takbir. Kebetulan kita angkat tangan tu sunat. Kemudian baca Allahu Akbar kabira. Ya, rokok, bacaan dalam rokok itu sunat juga. Dan begitu juga duduk antara dua sujud sunat. Yang hai'ah saya dah sebut pada pertemuan yang lalu, hai'ah ni umpama anggota-anggota hiasan. Ya, hiasan pada manusia. Seperti rambut, bulu mata, bulu kening, bulu hidung, misai, janggut, kuku dan sebagainya. Kuku, ya. Kata Syekh Daud Qatani, dia umpama apa? Umpama hiasan ni, benda-benda hiasan ni. Kalau hilang benda ni, kalau tak ada benda ni, dia ibarat tak sempurna lah. Kita jumpa kawan-kawan kita, kau ni bulu kening mata kau pergi mana ya? Bulu mata pergi mana? Bulu kening kau jatuh ke? Terbakar ke? Jadi pelik. Tapi kalau kita hias solat tadi dengan sunat hai'ah, jadi umpama orang tengok kita lengkap pakaian rajin, setrika, badan dia pula dengan rambut maya susah nak sebutlah. Rambut dibelah tepi, kemudian ikar maya diikat pula, ya, nampak cantik lah. Campur pula dengan alis mata, ya, alis matanya bulu kening, akhalul ainain, adhabul ashfar, ya. Akhalul ainain ni maksudnya mata dia bercelak, adhabul ashfar, bulu kuningnya lebat. Itu sifat Nabi. Ya, handsome. Ya, orang lelaki kalau bulu kuning lebat nampak handsome. Bulu mata pula bercelak je kan, nampak handsome. Kemas, mantap. Iaitu maknanya lelaki yang digambarkan pada ciptaan Allah SWT pada Nabi lah, ya. Jadi bagi kita yang kurang benda-benda ni, ya, maka dia macam kurang manis. Kurang manis, kurang lengkap. Okey, kita tengok dulu duduk iftirash. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, tokoh-tokoh besar mazhab ini berpendapat bahawa duduk secara tawarruk, duduk tawarruk ni ialah tawarruk itu berlaku pada solat-solat 2 rakaat. Kita tengok dulu. Apa kata dia? Imam Syafi'i kata duduk tawarruk ni itu di dalam mazhab kita. Imam Syafi'i, ya, di Malaysia ni banyak mazhab kita berpegang dengan mazhab Syafi'i, baik dalam sistem penghakiman dan sebagainya. Jabatan agama semua pakai mazhab Syafi'i. Sehingga bab perkahwinan pun dia pakai mazhab Syafi'i. Sehinggalah orang yang bercerai terus sekali talak 3, aku cerai kau talak 3 sekali. Dalam mazhab Hanafi kalau 3 kali sekali sebut talak 3 dikira 1. Mazhab kita boleh jatuh 3 terus. Sekarang ni nak rujuk balik, nak baik balik. Kalau ikut pandangan mazhab kita, Allah peninglah. Tak boleh dah, kena cina buta. Tapi boleh tak taklid dengan mazhab lain untuk kebaikan? Boleh. Macam kita taklid tentang bagi zakat lah. Ya, bagi zakat. Dulu kita bagi beras je. Boleh pun. Ya, sekarang bersifat bagi duit, kita tengok mana lebih afdal, mana lebih aula. Ya, aula macam mana? Kita kata bagi duit, dia boleh beli lauk RM2, RM3, boleh beli beras RM2. Makan nasi dan lauk. Kalau bagi beras dulu, masuk beras tu lah. Lauk tak ada lah. Jadi kita kata lebih baik, lebih afdalnya, lebih bagi duit. Maka boleh kias pun. Sebab jabatan agama, jabatan zakat pun nak duit, bukan nak beras. Ya, boleh dikiaskan begitu. Itu juga manusia. Kita dalam kaedah begini, ya. Maksudnya kalau bab sampai bercerai talak 3 orang nak baik balik, kenapa tak boleh dicipta, bukan direka, ditaklid dengan mazhab-mazhab yang mengatakan sekali sebut tak jatuh. Saya tanya sahabat saya, hakim dia kata boleh pun. Cuma Malaysia ni fokus pada Syafi'i. Tak boleh kata apalah. Sebab dia fokus pada Syafi'i sahaja. Dalam hal tu, kita kena pandai-pandai lah. Sama ada kita yakin dengan ilmu, nasihat-nasihat guru-guru kita yang boleh memberikan orang yang dah talak 3 tu rujuk balik. Kita tengok pada kitab rujuk, kitab orang yang boleh lebih kepercayaan, boleh sambung balik. Sebab saya, ramai kawan saya,
Yang baik-baik kadang-kadang tersalah waktu bergaduh teruk dengan suami isteri. Terus sibuk cakap terus. Talak 3. Dia isteri pun, cerai saya tak dengan awak. Akhirnya, bila dah cerai, tengok muka anak, berasa nak baik balik. Masa bercakap tu dengan nafsu. Ha? Sekarang ni dia pun tak berani. Sebab duk rujuk mahkamah tak selesai lagi. Mazhab Syafi'i tak boleh. 3 juga. Bukan babi buta, Cina buta. Dalam hal itu tuan-tuan, boleh tak taklid mazhab lain? Carilah guru yang lebih arif. Tanya ulama lebih alim. Kalau boleh, rujuk kembali. Kenapa? Sayang. Kebahagiaan itu terbina bila hati terbuka. Nak bina keluarga, bila hati terbuka kepada kebaikan, penyatuan, Allah Maha Ampun. Takkan kita bersalah fahaman mazhab saja, menjadikan benda ni tidak terampun lagi. Kan? Sedangkan khilaf ummati rahmah, kata Nabi. Khilaf umatku ni adalah rahmat. Menyelesaikan banyak masalah. Okey, kita tengok. Mazhab kita berpendapat bahawa duduk tawarruk ini juga pada solat 2 rakaat. Maksudnya kita solat 2 rakaat tu sunat ke apa, kita cenderung kepada bezakan duduk antara sunat. Kita nak berhenti sembahyang baik dengan tawarruk. Kita maksudnya 2 rakaat tu, kita rakaat akhir tu kan nak bagi salam. Bila kita nak bagi salam, eloklah kita kata dengan tahiyat duduk tawarruk. Mazhab kita kata sunat duduk begitu. Walaupun solat 2 rakaat tadi, ada juga yang sepakat dengan mazhab-mazhab lain mengatakan hanya solat 4 dan 3 sahaja bila duduk tawarruk ni. Namun mazhab kita tambah lagi. Untuk solat 2 rakaat yang kita nak bagi salam, bezakan situ, maka dia kata boleh sunat juga duduk secara tawarruk, iaitu duduk sengit macam tadi tu. Okay, kita sambung lagi. Jadi sekejap kita tengok mazhab yang kedua ya. Okey, mazhab pertama dulu. Mazhab fuqaha Syafi'iyah, kita dah baca dah minggu lepas ya. Diteka cara duduk mengatakan bahawa dengan dianggap mengatakan bahawa dengan dianggapnya sah duduk untuk, maksudnya di sini menjelaskan bahawa tidak ditentukan cara duduk untuk mengatakan bahawa dengannya dianggap sah, maka cara duduk yang bagaimanapun dianggap solat itu sah. Itu mazhab kita. Nak duduk iftirash ke, tawarruk ke, sah. Jangan duduk takutlah. Akan tetapi sunnah ketika duduk semasa akhir salat adalah duduk tawarruk. Ini pegangan mazhab kita. Dan duduk yang kedua itu adalah secara iftirash. Ini sebagaimana yang dikata oleh Imam Nawawi, bahkan apa cara duduk yang mampu dilakukan adalah sah. Sama ada secara tawarruk maupun iftirash. Tetapi yang menepati sunnah adalah yang duduk tawarruk pada akhir salat dan duduk iftirash pada selainnya. Ini dalam Majmu' Muhazzab ya, kitab Imam An-Nawawi ya. Dia kata begitu. Maknanya kita duduk macam mana pun sah, cuma sunnahnya pada pandangan mazhab kita duduk tawarruk pada tahiyat akhir. Bagi setiap tahiyat akhir 2, 4 ataupun 3 sunat duduk tawarruk ya. Iftirash masa antara 2 sujud dan solat tahiyat awal. Mazhab Syafi'iyah berpandangan bahawa di antara duduk tawarruk dan iftirash terdapat perincian padanya, iaitu jika solat 2 rakaat maka duduk tasyahud itu adalah secara iftirash. Duduk tasyahud awal lah. Begitu juga tasyahud awal bagi solat 3 rakaat duduk secara iftirash. Manakala bagi solat 3 dan 4 rakaat duduk pada tasyahud akhir adalah tawarruk. Itu yang ada sependapat dengan mazhab-mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Dan yang kedua, keadaan duduk bagi orang lelaki ketika tasyahud adalah seperti secara iftirash. Maka bagi yang perempuan pula adalah duduk secara tawarruk, sama ada duduk tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Seperti saya sebut awal tadilah. Mazhab ketiga, keadaan duduk ketika tasyahud akhir adalah secara tawarruk. Mazhab ini juga turut berpandangan bahawa duduk tawarruk itu lebih didahulukan berbanding duduk iftirash, iaitu pada tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Dan pandangan keempat, mazhab Hanbali
Golongan Hanabilah berpandangan bahawa keadaan duduk bagi seorang orang lelaki semasa tasyahud awal adalah secara iftirash, manakala semasa duduk tasyahud akhir adalah secara tawarruk. Di sini tuan-tuan sekalian, mazhab kita beza sikit. Imam Nawawi dalam kitab Muhazzab dia tadi, dia kata asal tahiyat akhir duduk dengan tawarruk walaupun 2 rakaat. Jadi ada pandangan yang lain, Syafi'iyah juga hampir sama dengan pandangan mazhab Hambali. Dia kata solat 4, solat 3 duduk tasyahud akhir dalam keadaan tawarruk. Ya, tawarruk ni duduk sengit lantai, bontok atas lantai ya. Kemudian untuk solat 2 rakaat semua duduk seperti mana tasyahud awal, iaitu duduk iftirash. Jadi jelas ya tuan-tuan. Ada satu pandangan kita juga menyamai dengan pandangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Mereka meletakkan solat 3, 4 tawarruk untuk tahiyat akhir. Mazhab Syafi'i ada pandangan mengatakan, Imam Nawawi sebut tadi, duduk tahiyat akhir, asal kata solat tahiyat akhir walaupun 2 rakaat duduk tawarruk. Dan satu pandangan lagi Syafi'i menyamai dengan pandangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Boleh ya? Jadi ni tak payahlah naklah diuraikan keadaan sekalian. Maksudnya dalam kita solat ni kadang-kadang kita tersepit pergi Mekah kan. Pergi Mekah solat-solat tiba-tiba sempit. Boleh tak duduk tasyahud awal, tasyahud akhir dalam keadaan iftirah, duduk je lah. Cuma mazhab kita tak dapat sunnah dalam bentuk afdalnya ya. Baik, kita tengok pula sini. Syarat-syarat tasyahud ataupun tahiyat ada beberapa perkara yang diisyaratkan. Pertama, memperdengarkan dirinya. Dia ada syarat. Syarat di dalam duduk iftirahnya. Memperdengarkan dirinya bacaan tasyahud. Kita nak sebut at-tahiyyat tu sekurang-kurangnya telinga kita dengar. Jangan ada kita perhati kan. Cuba kita tuan-tuan perhati. Ada yang solat dia tak baca, mulut tak menguit. Tahiyat awal tu dia duduk diam. Baca ke tidak? Ni syarat dia. Syarat untuk kita panggil apa? Sempurna. Tasyahud awal ke akhir ke? Dia syarat pertama memperdengarkan dirinya sendiri akan bacaan tasyahud tadi. At-tahiyyatul mubarak. Jangan kuat sangat. Yang jadi masalah ni at-tahiyyatul mubarak. Assalam tu tabiat. Bukan dia baca tu dia faham pun. Tabiat dia baca lagu tu. Rosak habis orang lain. Kita doa assalamualaikum. Assalam. Dan kan dia buat itu dalam keadaan mengganggu orang lain. Kena faham juga ya. Sebab tu dia kata untuk diri dia sendiri. Sekurang-kurangnya kita sebut di sini sampai ke telinga kita, kita boleh tahulah bacaan kita. Berurutan bacaan perkataan tasyahud, berurutan bacaan perkataan tasyahud tadi jika diselangi di antara bacaan perkataan asing ataupun diam yang panjang, maka tidak dikira tasyahud. Kecuali bagi perkataan-perkataan yang warid dalam bacaan sempurna. Okey, maksudnya begini, kita baca tasyahud tu dia nak berurutan. Berurutan ni maksudnya at-tahiyyatul mubarakatuh thayyibatullah. Ada dari riwayat lain kata at-tahiyyatulillah. Assalamualaikum ayuhan kita at-tahiyyatul mubarakatuh salat. Itu tambahan ya. Kalau ikut dalam hadis Ibnu Majah, dalam hadis riwayat Nasa'i, riwayat apa lagi Muslim, at-tahiyyatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Dia tak sebut at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Dia at-tahiyyatulillah. Boleh tuan-tuan ya. Boleh baca begitu. Cuma yang makruf kita at-tahiyyatul mubarakatuh. Macam saya sebut lah. Penambahan ini meyakinkan hubungan kita pada Allah. At-tahiyyatul mubarak. Ya, salam bagi yang maha barakah, yang beri keberkatan. Tu at-tahiyyatul mubarakatuh salawat. Ya. Tambah lagi lah. Itu mencantikkan lagi makna ketika kita bermunajat dalam doa tadi. Jadi sebut itu jika diselangi dengan perkataan yang lain. Jadi turutan tadi tahiyatul mubarak, assalamualaikum. Tiba-tiba kita berhenti, kita baca doa lain yang tak warid. Takut terputus. Ya, takut bimbang. Dia baca dengan doa-doa yang lain tak warid. Bila tak warid,
terputus perkataan tu pula, perkataan yang lain daripada doa, dia memang takut batal dia punya solat. Kemudian kita tengok lagi, membaca tasyahud dalam duduk yang diikuti oleh salam. Membaca tasyahud dalam keadaan kita duduk tadi, sama ada tahiyat awal, tahiyat akhir, ya. Kita duduk di situ dikira tasyahud. Duduk yang diikuti, ya. Lepas tu kalau tasyahud akhir, lepas tu bagi salam. Tertiblah, maksudnya tahiyat tu susun dia punya turutan ayat sampailah innaka hamidum majid. Lepas tu bagi salam. Tu turutan-turutan yang begitu. Bacaan tasyahud dalam bahasa Arab, tak boleh bahasa Melayu. Ya, kalau dah tak boleh, kata ulama, boleh kita baca dalam hati kita dengan maknanya saja. Tahiyat, segala keberkatan Tuhan yang salam bagi Tuhan yang punya keberkatan. Ya. Ya, kemudian menjaga bacaan makhraj. Makhraj kena jaga juga. Jangan baca ikut dan. Ya, kita mengaji tajwid, mengaji apa, tahiyat ni pun doa kena baca dengan makhraj yang betul. Jangan ubah makna. Kalau baris mengubah pada tasyahud tadi, bacaan disebut menjaga bacaan baris sabdu dan tasyahud. Kalau tidak betul, berubah makna, boleh batal. Membaca tasyahud dengan tertib. Membaca tasyahud dengan tertib ialah syarat yang jika ia tidak dibaca dengan tertib, bacaannya boleh mengubah makna dan boleh menjadi batal solat. Okey, ini bacaannya. Ya, yang ni yang masyhur yang selalu kita baca. Ya, at-tahiyyatul mubarak. Ini untuk tahiyat awal, Tahiyyatul mubarakatuh thayyibatul assalamu alayka ya nabi. Ya, dalam doa-doa yang lain at-tahiyyatu lillah. Mubarakah, as-salawat thayyibat tak ada. Dalam hadis at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, boleh baca begitu. Tak ada masalah, tak batal. Kemudian sambung lagi, ya. Bacaan tahiyat awal tadi, ya, maksudnya at-tahiyyatul mubarak. Tuan-tuan boleh tengoklah makna dia, segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah. Sejahtera atas engkau wahai Nabi Muhammad SAW, serta keberkatannya sejahtera atas kami di atas hamba-hamba Allah soleh. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu Rasulullah Allah. Berapa perkataan? 1, 2, 3, 4. 4 perkataan saja, tuan-tuan, dalam tahiyat awal. Untuk tahiyat akhir dia tambah lagi dengan salawat-salawat Ibrahim, ya. Kita tengok lagi. Ni tahiyat akhir. Tahiyat akhir pula itulah, cuma dia tambah Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Lepas tu ditambah lagi dengan doa Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Banyak lagi. Itu mahal doa. Boleh kita baca doa-doa yang sebegitu. Ya, ini maksudnya macam tadi juga. Cuma di hujung dia tambah atas, berikanlah rahmat kepada penghulu kami Muhammad SAW, Sayyidina Muhammad, dan kepada rahmat kepada Sayyidina Ibrahim, ahli keluarganya. Berkatilah penghulu kami Sayyidina Muhammad dan penghulu kami Sayyidina Ibrahim, dan kau berkatilah Sayyidina Ibrahim, keluarganya. Ya, kerana Nabi Muhammad dengan syariat Ibrahim hampir sama, ya. Kita mengikut syariat Ibrahim. Kemudian syarat-syarat sah salawat dalam tahiyat. Dalam tahiyat nak bagi sampai syarat sah salawat, hendaklah dibaca sehingga dia dapat mendengar sekiranya pendengaran dia baik. Sebab dia dalam tahiyat tadi, bila tahiyat akhir ditambah dengan selawat, kan. Hendaklah menggunakan lafaz Muhammad ataupun Ar-Rasul ataupun An-Nabi. Ya, tidak memadai ataupun tidak sah selawat sekiranya hanya menyebut Ahmad. Allahumma salli ala Ahmad wa ala ali Muhammad wa ala ali Ahmad. Tak boleh. Kena sebut Muhammad. Membaca dalam bahasa Arab sekiranya tidak mampu kerana jahil, seharusnya terjemahan dalam sebarang bahasa yang diketahuinya, namun dia wajibkan pelajari dalam bahasa Arab. Wajib, ya, dalam bahasa Arab. Kemudian lafaznya hendaklah dalam bahasa Arab. Sekiranya tidak mampu memberi bahasa Arab, dia boleh itu sama aja dengan tadi, ya. Jadi di situ nak contoh kita kena tambah Allahumma salli ala Muhammad pada tahiyat akhir. Kemudian menjaga makhraj tempat keluar dan segala syiddah sabdu ketika membacanya, sekiranya berubah makhraj ataupun tidak, mempedulikan syiddah ataupun syaddah tadi. Syaddah bukan syiddah,
ataupun tersalah menyebut kalimah sehinggalah mengubah makna, batal tasyahud dan wajib mengulangi semula. Membaca mengikut susunan ayat yang sudah diajar oleh Rasulullah SAW. Ya. Tak boleh pandai-pandai kita nak ubah. Kemudian terdapat 4 bentuk penghormatan yang dipersembahkan dalam tahiyat. Ya. Itu apa dia? Terdapat 4 dalam tahiyat. Apa kata dia? Penghormatan khusus kepada Al-Khaliq, pencipta, dengan lafaz yang mula dengan At-Tahiyyah. Segala penghormatan ucapan selamat, ya, kepada Al-Khaliq, iaitu Allah Ta'ala. Penghormatan kepada Rasul dengan lafaz Assalamualaikum. Ya, salam sejahtera ke atas kamu, Rasul. Penghormatan sejahtera ke atas diri kita sendiri dengan lafaz Assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas kami. Penghormatan dan kesejahteraan atas seluruh hamba-hamba Allah, iaitu ibadillahi salihin, iaitu hamba-hamba Allah yang saleh. Itu terdapat fadilat. Itu fadilat kelebihan tahiyat. Ya, kita sebenarnya salam pada Allah, kita ucap salam pada Nabi, dan salam pada diri kita dan kepada orang-orang yang soleh. Ya, jadi ucapan-ucapan itu memberi makna bahawa kita menghormati semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi tak? Cara duduk. Sini kita nak hurai sikit. Cara mengangkat jari tunjuk. Tengok tuan-tuan gambar situ, ya. Slide tu. Cara mengangkat jari tunjuk. Ni kedudukan jari kita. Ya, ketika mana kita solat, ya. Ni kedudukan jari. Jadi di sinilah ada perbahasan yang panjang juga, tapi kita ringkaskanlah. Di mana riwayat dalam tasyahud untuk apa kita nak letak jari itu, macam mana kita nak buat. Di mana isyarat menggunakan jari tunjuk kita dalam sembahyang ni, tuan-tuan, kadang-kadang kita tak ambil berat. Memanglah ada riwayat mengatakan boleh letak jari kita di kepala lutut ni, boleh letak itu. Ya, ada dalam mazhab pandangan kita mengatakan makruh bila lebih sangat. Ada mengatakan sunnah, boleh, bukan sunnah, Nabi pernah buat begitu. Tapi kebanyakan Nabi kata, ni, hujung jari kita sama dengan tepung lutut ni. Ya, jari kita terhampar begitu. Dia rapat dan tak betul sini. Di kepala lutut dan sama dengan kepala lutut. Kemudian yang sebelah kanan menggunakan jari tunjuk. Bagaimana nak letak? Dia kata pertama, kita letak tu jari ni, jari tunjuk ni sama dengan tepung lutut. Nampak tak? Kalau sebelah sini nampak lah. Okay. Sama, jangan bagi lebih. Jangan lebih macam tu. Kita sembahyang ni dia leka. Macam orang mengantuk sikit. Tahiyya lebih. Orang sebelah kan mata lihat. Apa dia sembahyang, jari lebih sangat. Bagi sama. Ukur ya, sembahyang ni kita orang sedar. Bukan orang gila. Orang gila boleh sembahyang dia bagi rata. Kita sembahyang kita sedar. Bila kita sedar, jaga tertib solat tu. Tak betul-betul bagi sama. Jadi cara letak kita belajar, tuan-tuan. Kata Nabi, disebut dalam riwayat-riwayat yang masyhur, iaitu isyarat menggunakan jari tunjuk, sepakat semua ulama jari tunjuk. Maknanya kita letak tahiyat tu, jari kita genggam begini. Genggam gitu. Jadi ada yang genggam dah dia buat gabung di antara ibu jari dengan jari hantu, dia buat bulat, tak di atas lutut. Atas lutut sebelah kanan. Jari tunjuk kita, kata Imam Syafi'i, melengkung sikit. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Dia melengkung tu, bila illallah, dia akan naik. Naik. Ada mendakwa bahawa dalam mazhab Syafi'i mengatakan goyang kiri ke kanan. Itu at-tahiyyatul mubarakah. Tak berhenti sampai habis. Ada yang beramal begitu hari ini, yang menggoyang tu mungkin dia mazhab Syafi'i yang berpandangan begitu. Tapi yang masyhurnya akan illallah kali betul turun balik. Nanti kita tahu. Kemudian kedua, bulatkan, cantumkan ibu jari hantu ni, cantumkan. Ada tak dalam ni? Takut saya tak masukkan. Okey, ada gambar tu kan. Satu tengok, satu jari dia macam tu. Tengok gambar sebelah ni kan, sebelah kanan ni, sebelah kiri. Kemudian sebelah kanan ni, ni dia ibarat begini. Jari dia cantum begitu. Yang ni tutup. Cantum tak di atas, bengkok begitu.
Itu mazhab kita. Syafi'i pun pegang begitu. Ya. Jangan takut nak buat. Memang ada hadis menceritakan begitu. Kemudian tapak tangan pula terhampar. Itu yang sebelah kiri lah. Ya. Bila kita duduk. Ada yang berpandangan tangan ni tak payah angkat apa. Tok sahaja waktu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tak payah angkat-angkat apa. Jari pun tak payah. Kemudian, itu hadis Bukhari tu. Terhampar begitu. Kemudian, digerakkan jari-jari telunjuk. Ini pandangan. Satu lagi pandangan iaitu mazhab yang di mutaakhirin ini. Pandangan mazhab Al-Albani. Iaitu mazhab Al-Albani. Al-Albani ini Ibnu Qudamah, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah. Ya, mereka ini berpegang bahawa kena gerak-gerakkan jari. Yang keenam, gerak sat. Gerak sekejap saja. Okey, gerak tahiyatul mubarakah cukup. Kemudian gerak berterusan. Itu mazhab Imam Malik lah. At-tahiyatul mubarakatuh. Bukan Imam Malik. Itu dalam mazhab yang saya sebut tadi, Syafi'i, yang mereka dakwa itu dalam kalangan Syafi'i yang bergerak berterusan. Itu pun ada hadis. Tapi kita kata berterusan tapi jangan laju. Gerak at-tahiyatul mubarakatuh salawat ya. Kemudian gerak berterusan tapi cepat. Ada suruh cepat. At-tahiyatul mubarakatuh salawat. Bila orang tanya dia pasal cepat-cepat sangat, dia kata macam rotan syaitan. Mana pula kita nak rotan syaitan? Tak kena fakta tu ya. Sebenarnya kita nak goyang umpama isyarat Allah kat jari satu ya. Allah, Allah, Allah gitu. Dan goyang ini dikatakan niat kita itu adalah nak membesarkan Allah. Ya, Allah, Allah, Allah pergerakan itu. Jangan niat kerana nak gerak jari saja. Dan yang berikutnya Ibnu Qayyim Al-Albani ambil jalan tak payah. Tak payah maksudnya ada mereka mengatakan Ibnu Qayyim daripada dan Albani juga ada pandangan mereka tak payah ulas. Jari tunjuk tadi tak payah kita kata tak payah bergerak langsung, tak payah tak angkat pun tak apa. Ya. Tak payah ulas panjang-panjang, nak buat tak buat sudah. Itu pandangan daripada Ibnu Qayyim. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita sebut jari ni dalam bahasa Arab dia sebut apa? Musabbabah ataupun musabbabah ataupun musabbihah. Maksudnya pergerakan dia itu umpama bertasbih. Subhanallah, subhanallah ya. Dan begitu. Jadi pergerakan itu nak dia ke arah itu. Ya. Bukan saja-saja bergerak, musabbibah ya. Jari tunjuk ni Arab panggil musabbihah ataupun musabbabah. Ya. Jari kita ni, jari tunjuk ni. Jadi kalau sekiranya kita putus jari ni, bukan kita tak minta putus lah. Kalau orang yang tak ada jari ni putus, dia tak diisyaratkan kepada ganti jari hantu. Dia nak jari petunjuk, tunjuk dia saja. Kalaulah jari tunjuk ni hilang, tak payah kau nak tukar sebelah kiri pula. Tak apa, dah jari kanan hilang, buat belah kiri lah. Tak boleh. Ya, tak diisyaratkan begitu. Dia mesti tangan kanan, jari tunjuk. Kalau hilang jari tunjuk ini, tak payah buat. Ini tak ada jari tangan kanan, tunjuk ni, dia buat tangan kiri. Ya, dia tak sampailah batal sembahyang, tetapi perbuatan itu kalau lebih sangat boleh jadi batal dan dia melanggar sunnah. Sunnah tak suruh buat pun dengan jari kiri, tunjuk kiri. Dan dia tak suruh pun kalau jari ni kudung, digantikan dengan jari hantu. Dia isyaratkan pada jari tunjuk dia saja. Kalau tak ada, tak payah buat. Ya. Susah kata kawan-kawan duk gurau lah ya. Dia kata apa? Duk bergaduh-bergaduh sangat. Hak ni suruh goyang ni tak payah goyang. Baik potong jari tak payah ada langsung senang. Mana pula jari ni untung ya. Jari ni lah banyak bantu ibu jari. Ya. Jadi yang lain tu banyak pembantu sudut lain. Yang ni lah yang paling berguna. Ya, jari kita yang ni. Ya, ibu dengan tunjuk. Paling berguna. Kemudian pandangan mazhab. Kita tengok secara umum lah cara meletak jari tadi tu. Cara kita panggil apa? Kita nak buat jari tunjuk kan? Mazhab Syafi'i kecuali ketika isbat. Mazhab Syafi'i ni tuan-tuan, dia angkat begini. Dia letak jari begitu. Macam dalam gambar tu. Kemudian yang ni bengkok sikit.
Ya, dalam ilmu bengkok. Kemudian dia at-tahiyatul mubarak sampai asyhadu an la ilaha illallah sampai isbat saja dia angkat tangan. Illallah, lepas tu turun balik macam biasa bongkok. Mazhab Hambali dia angkat ketika mana sebut nama Allah dan pada tempat nama Allah. Mana mazhab Hambali ni? At-tahiyatul mubarakatuh thayyibatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Ada nama Allah je dia naik. Ada hidup. Sebab tu kita sembahyang di Mesir, di Mekah dulu kan, kita tengok kau ni mazhab apa Assalamualaikum. Rupanya dia ambil mazhab Hambali. Ya, di Mekah tu banyak mazhab Hambali ya. Jadi illallah Rasulullah Allah. Ada kalimah Allah dia bergerak. Itu mazhab Hambali. Tahiyatul mubarakatuh thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala. Ya, ada nama Allah dia akan bergerak. Itu mazhab Hambali. Manakala mazhab Hanafi dia angkat. Dia angkat juga. Angkat ketika tasyahud, iaitu ketika mana isbat. Ya. Angkat ketika mana? Ketika tasyahud, turun ketika isbat. Maksudnya nak? Dia angkat gini. Dia letak gitu. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum sampai asyhadu an la ilaha illallah dia turun. Illa dia turun, Allah naik balik. Mazhab Hanafi ketika menyebut nama illa, isbat dia panggil isbat. Illa itu dia akan turun jari. Allah naik balik. Itu mazhab Hanafi. Dan mazhab satu lagi Maliki angkat dari awal sehingga akhir ya. Straight sampai bi at-tahiyatul mubarakatuh thayyibatullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, masing-masing mempunyai wajhatun nazri, iaitu pandangan yang tersendiri. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, nak goyang, nak apa-apa, kalau kita faham semua pada mazhab tadi, tidak menjadi masalah, ya, tidak menjadi penghalang, penyekat kepada ibadah kita ya. Yang kita faham, kita belajar ya, cara nak letak jari begini, apa yang kita buat tu semua dah betul ya. Mazhab Syafi'i illallah, Allah je turun, lepas tu sampai habis. Mazhab Hanafi illa dia turun, la ilallah naik balik. Kemudian pada Allah tu naik, betul yang lain seperti biasa juga. Mazhab Maliki daripada awal sampai habis naik. Kemudian mazhab Hambali iaitu setiap kalimah Allah dia akan bergerak. Ya. Jadi dalam hal itu sunat, cara kita buat tu sunnahnya diboleh belaka. Kalau kita tak mampu, kita ikutlah mazhab kita yang paling baik, iaitu mazhab Syafi'i yang masyhur di Malaysia. Wallahu alam tuan-tuan. Sekadar itu untuk pagi ini. Dan tengah hari dah 12.30. Jadi sekejap. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahuilah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita pun dah sampai kepada penghujung rancangan lah. Ya, penghujung rancangan. Jadi saya ingat tinggal 2 rukun lagi, 3 rukun lagi. Hari ini 10, lagi 13. Yang 13 tu minggu depan kita habis sekali lah. Saya nak masukkan dengan salawat, iaitu salawat. Dan yang berikutnya, rukun yang berikutnya lah, iaitu rukun yang melibatkan dengan fi'li ni. Salawat ke atas Nabi, rukun qauli. Dan satu lagi memberi salam. Kemudian yang terakhir tertib. Itu minggu depan kita habiskan ke semua rukun-rukun ini untuk kita selesaikan tentang rukun-rukun solat. Kemudian itu insya-Allah nota-nota itu saya kumpulkan bagi pada admin untuk masukkan dalam Facebook sebagai rujukan pada tuan-tuan. Takutlah mana tahu terlupa. Tapi sekarang dah buku dah banyak tuan-tuan ya. Buku dalam internet, dalam macam-macam jurnal penulisan banyak tuan-tuan ya. Jangan takut sebab kat sana dah perbincangan yang jauh dan mendalam lah. Sebab ulama-ulama dah bicara, cuma kita lah kadang-kadang bukan tak nak bicara, tak sampai masa. Ya, sampai masa ni banyak. Sampai masa ku pergi, juah tu mati. Ya, yang sampai masanya bila nak sampai masa berasa nak mengaji. Ya. Jadi kita ni minta barakah rahmat pada Allah ya. Sebab dalam kehidupan ini kadang-kadang tak terdorong. Hati kita mungkin masa itu tak minat, tapi bila dah minat, dia terdorong. Minta Allah kekalkan dorongan itu. Ya, kalau tak minat lagi,
Kita minta ya Allah dorongkan aku ke arah itu. Kalau dah minat, kekalkan dorongan itu. Ya, minta bimbingan, petunjuk, hidayah kepada Allah Taala. Sebab ilmu ini tujuannya untuk ibadah. Sempurna ibadah kita, sempurnalah hubungan kita dengan Allah. Sekarang ni tuan-tuan, musim Covid, mati ni, kubur ni duduk sebelah-sebelah kita tak perasan kan. Sahabat-sahabat saya yang mengurus jenazah Covid hari-hari tuan-tuan, 24, 25, 30, 12, 15, 18, tak kurang. 3 daerah, Sungai Buloh, Kelang dan Shah Alam gabung sekali buat di Seksyen 21. Ya, bagaimana perasaan mereka, dia kata kubur ni rasa duduk sebelah kita aja. Salah langkah kita masuk sekali. Tuan-tuan sekalian, jaga diri baik-baik, kesihatan tu. Mati tu bila-bila boleh mati. Ya, tak sebab Covid mati, sebab Covid pun kalau hidup-hidup, kalau meninggal juga. Namun persediaan itu penting. Ya, persediaan untuk bertemu Allah. Mati adalah baik sebenarnya. Ya, siapa kata tak baik? Sebab ramai yang mati kan. Daripada zaman Nabi sebenarnya pun banyak, Nabi Adam dulu kan, lebih banyak yang mati daripada hidup. Namun persediaan untuk bekalan kematian. Itu yang kita takut. Yang takut tu sebab tak bersedia. Jadi dengan majlis ilmu begini tuan-tuan, barakah yang kita harap itu, bila Allah dah sabitkan kita rasa cinta pada ilmu, ya Allah sabitkanlah juga ya Allah kematian aku sempatlah keadaan aku bersedia, dalam keadaan Allah redha pemergian kita, dan kita pergi itu dalam keadaan sempat berkata la ilaha illallah. Sebab di situ dah tak balik lah ke bumi ya. Kekal di dalam perkuburan. Kekal di situ. Kalau ada anak yang baik kita tinggal, anak itulah doa kat kita. Kalau dulu jasa baik kita tinggal, jasa itulah sampai kat kita. Kalau dulu kita buat masjid, masjid itulah yang menyampaikan pahala pada kita. Dulu kita sedekah jariah, jariah itulah sampai pada kita. Jadi yang kita nak, itulah manfaat yang mampu kita tinggalkan di dunia ini. Wallahu alam tuan-tuan. Sekadar itu dulu untuk pertemuan pagi ini. Kita baca doa sikit untuk menutup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah pertemuan kami ya Allah dalam majlis ilmu ini. Jadikanlah ianya ilmu yang berkat untuk kami beramal dengannya ya Allah. Jadikanlah ianya dalam ingatan kami kekal abadi untuk kami beramal dengannya ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami seorang yang pencinta ilmu, kerana ilmu di sisimu tidak akan habis ya Allah. Walau ditambah dengan tujuh laut, dakwat laut, nescaya nak dihitungkan ilmumu tidak akan habis ya Allah. Maka bagi kami kehidupan yang singkat dan ringkas ini ya Allah, Kau sabitkan rasa kecintaan kami pada ilmu. Dan akhirnya ya Allah, berkatilah ilmu yang telah kami pelajari ya Allah. Sesungguhnya ilmu yang barakah itulah yang bakal membimbing kehidupan kami kepada keimanan kami padamu ya Allah. Allahumma ya Allah, berkatilah umur saki-baki yang tinggal ini untuk kami ya Allah. Berkatilah umur saki-baki umur yang kami tinggalkan ini ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah umur kami ini sentiasa mendapat manfaat ibadah dalam kehidupan kami, baik tenaga kami, baik ibadah kami, baik dari zikir kami, baik daripada infak kerja buat kami ya Allah, atas tenaga, pemikiran, akal dan sebagainya ya Allah. Mudah-mudahan ia disabitkan dengan ibadah kami padamu ya Allah. Allahumma ya Allah, berkatilah ilmu telah kami pelajari dan jadikanlah ia pendorong, petunjuk dan hidayah kami untuk mendekati padamu ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkanlah kami dari dijangkiti wabak COVID-19 ya Allah yang meragut nyawa manusia ya Allah. Kiranya saudara-saudara kami, dari adik-adik beradik kami, ibu dan ayahanda kami ya Allah. Allahumma ya Allah, yang belum terkena kau dindingkanlah ya Allah, yang telah kena kau sembuhkan ya Allah, yang telah meninggal kau jadikanlah mereka golongan orang-orang yang mendapat pahala syahid ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Walhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi tuan-tuan. Mudah-mudahan barakah pertemuan kita ini Allah Taala sentiasa merahmati kita semua. Minta maaf banyak-banyak ya. Masa panjang sikit, lebih tak apa, jangan kurang ya. Jadi saya pun mohon maaf banyak, yang lebih daripada Allah Taala kurang kelemahan dari saya lah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tangguh dengan kafaratul majlis dan setelah subhanakallahumma wa bihamdik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Waalaikumsalam.
Okey, boleh tuan-tuan nak live ke, nak pergi masak ke, nak makan ke boleh lah. Minta maaf banyak. Lama juga tu ya 2 jam. Mudah-mudahan Allah Taala memberi ianya sebagai ibadah lah pahala kita. Wallahu alam. Boleh saya minta izin dulu untuk live. Admin ya, admin. Assalamualaikum Ustaz. Minta Terima maaf. kasih banyak, Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, jumpa lagi lah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Datin. Jumpa lagi. Minta maaf ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Natin. Minta maaf banyak ya. Tak apa. Thank you, bagus sangat Ustaz. Masa duk lebih sedia. Tak Kalau boleh tidak nak- Tak apa, tak ada masalah. Itu halal kiranya tu, janji sejam setengah je. Jangan lebih tu. Itu rezeki ni. Itu rezeki dah berapa kali dah, memang terlebih je daripada sejam setengah. Memang tak cukup masa, sikit jadi sikit sangat. Macam tak cukup. Jadi tu bagi lebihkan sikit. Ya, Okey. Ustaz. Terima kasih Yalah. banyak Ustaz. Sama-sama. Yang manfaat Ya. tu mudah menjadi berkat untuk kita beramai lah insyaAllah. Ya, amin. Ustaz, saya kena pergi dah sebab saya ada Okey. kelas. Sama-sama. Saya pun nak live ya. Boleh? Ya. Okay, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik. Jumpa lagi. Terima kasih Puan Lina. Silakan Terima Ustaz. kasih. Silakan Baik, baik. Ustaz. Okey. Okay, semua saya minta izin ya. Nak Ya. meeting. Dulu ada je memanggil. Okey, assalamualaikum. Salam.